أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب سجود السهوي. Masalah mana? Su'ila setengah daripada sunnah ab'am. Bawah lagi. Bagi yang ke 10 daripada bawah. Daripada makmum membaca tasyahud akhir. Qala musannif rahimahullah taala su'ila radhiyallahu an, daripada makmum membaca tasyahud akhir. Seorang makmum dia baca tasyahud akhir serta imamnya. Kemudian maka ia adakah ia sujud yang keduanya atau tiada. Dia nyodok baca tahiyat akhir bersama dengan imam. Tiba-tiba dia mari syok dia tu sujud dah ke? Sujud yang kedua ataupun belum lagi. Tu. Jadi dia tu baru sujud yang pertama, bangun tu imam baca tahiyat bakal begitu. Lalu dia pun baca tahiyat. Andaiannya begitulah yang dia syok tu. Maknanya dia tu sudah sujud yang kedua ke ataupun belum lagi. Maka ada keharus baginya ia sujud mutlaqan. Maknanya boleh ke tak dia nak sujud atau ditafsirkan. Bagaimana tengok tafsir dia, tahulah mutlaqannya, atau ditafsirkan antara ada ia tetap kala sudah duduk serta imamnya dengan rukun fi'li iaitu duduk tasyahud akhir, maka tertegah atasnya kembali sujud pada ketika itu, ataupun tidak ada tafsir itu maksud dengan kata mutlaqan. Dia ni sudah duduk apa dia saat ni? Duduk serta imam dengan rukun fi'li. Tu. Ataupun belum lagi. Jadi maksudnya kalau dia sudah duduk begitu dah tak boleh dah dia nak sujud. Tafsirnya begitu. Ataupun kalau belum sempat lagi dia duduk serta imamnya dengan rukun fi'li, maka boleh dia sujud. Itu makna tafsir. Kalau mutlaqan saat ni semata-mata tak boleh semata. Tu. Maknanya sujud maka tertegah atasnya kembali sujud pada ketika itu. Dia syok, dia duduk baca tahiyat akhir setengah iman, dia syok adakah dia sudah sujud yang kedua atau belum. Tu. Jadi soalan itu ada dua. Adakah dia boleh sujud mutlaqan? Faham mutlaqan itu di tafsirnya ataupun ada tafsirnya. Tafsirnya kalau dia sudah duduk dah serta imam tu dengan rukun fi'li. Mana duduk untuk tasyahud akhir itulah rukun fi'linya. Duduk untuk tasyahud akhir tu. Tu. Itu dikira rukun yang berasingan. Maknanya iaitu tu. Apa dia? Rukun fi'li tu dia tafsir. Iaitu duduk tasyahud akhir.
Mana dianya duduk dah tasyahud akhir, yakni rukun fi'li serta dengan imam tu. Jadi kalau begitu tertegah atasnya kembali sujud pada ketika itu. Jadi adakah tertegah sujud itu mutlaqan, tak ada kira. Maknanya sudah mengerjakan duduk rukun itu, rukun fi'li itu ataupun tidak. Ataupun ada tafsir. Kalau ada tafsirnya maksudnya ialah kalau sudah duduk serta imam akan rukun fi'li itu makna duduk tasyahud akhir tertegah sujud. Kalau tidak lagi makna boleh lagi sujud. Begitu. Maka dijawab itu rupa soalan dia. Maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya manakala syak ia sujud yang keduanya duk baca tahiyat bersama dengan tok imamnya, mari syak kata sujud dah kodok, sujud yang kedua daripada rakaat yang akhirnya, hendaklah didatangkan dengan dia. Apa tu didatangkan dia maksud sujud lah. Limaza, kerana apa? Kerana lagi tinggal tempatnya nyonya sujud. Tempat tu mana lagi tinggal, masih lagi ada dan diulanginya membaca tasyahudnya, makna dia boleh sujud. Sama ada tu mutlaqan. Membaca tasyahud, makna dia sujud. Bila dia syok, dia duk baca tasyahud bersama dengan imam dah. Dia sujud, lalu dia ulangi membaca tasyahudnya. Sama ada ia kosakkan dengan demikian duduk itu tasyahud akhir atau tiada. Jadi itulah tafsir kepada makna kata tadi. Dia tu sudah mengerjakan rukun fi'li, yakni duduk tasyahud akhir. Kalau begitu tertegah kan ada tak kira dia duduk dah kodok tasyahud akhir ataupun tiada. Dia duduk tu dia kosak tasyahud akhir ke ataupun tidak kosak tasyahud akhir, dia duduk tu tak kira, kerana tiada diiktibarkan dengan kosaknya yang mengiringi akan zon. Tidak kira kosak yang mana mengiringi lepas daripada kosak tu ialah zon mana? Zon yang tersalah padanya. Tu pada zon tu. Lepas pada kosak tu mengiringi oleh zon tu zon yang tersalah. Itu la ibrata, makna tidak ada kira. La i'tibar, makna tidak diambil kira. Maknanya bila dia syak begitu makna dia rukuk, dia sujud. Kemudian dia ulangi balik, maknanya baca tasyahud. Su'ila radhiyallahu an, ditanyakan radhiyallahu an daripada seorang makmun yang muwafiq, ia tinggal membaca kunung, tak baca kunung serta imamnya. Dia tak baca kunung serta imam, makna imam baca kunung. Tengok dulu. Meninggalkan membaca kunut serta imamnya, dan sujud ia akan dan sujud ia, makna dia tak baca kunut, dia terus sujud daripada mana iktidal itu adakah harus ia kembali, dia sujud boleh ke tak dia tu klik semula kepada nak baca kunut bersama dengan imam. Tu imam dia baca kunut lah, dia terus sujud boleh ke tak dia tu nak bangkit semula untuk membaca kunut bersama dengan imam, atau tiada, ataupun tiada boleh, atau tiada harus kerana mengikut imamnya. Maka dijawabnya dengan bahawasanya yang menghukumkan ini kerana mengikut imamnya, maknanya imam tak baca kunut imam tak baca kunut. Sebab kita banyak kerana mengikut imamnya. Kita tengok jawapan. Ya, kalau imam tu masih imam membaca kunut boleh, walaupun benda tu makna kalau kita semaya sendiri yang berhak tak boleh. Kembali dah sudah mendapatkan rukun nak kembali kepada sunat mana boleh. Tapi oleh kerana mutaba'atul iman tu makna boleh. Tapi di sini pahanya kita tengok jawapannya. Pahanya makna tu imam tu tak baca jugalah kunut. Imam tak baca kunut, makna dia pun terus sujud tak baca kunut. Jadi boleh ke tak dia nak bikah bangun nak baca kunut? Kerana ataupun tiada boleh kerana mengikut imam. Tu kerana mengikut imam tu makna tiada. Illah kepada tiada tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya yang menghukumkan barang yang dikatakan pada seorang meninggalkan membaca tasyahud di sana. Jadi yang menghukumkan barang yang dikatakan kepada seorang meninggalkan tasyahud ni kunung di sana dalam bab tasyahud ni dah bahawasanya jika ada ia tinggalkan dia tasyahud tu di sana
kerana lupa. Tu ambil hak tasyahud dulu, buat bandingnya. Sebab tasyahud awal ini dia nak banyak persamaan dengan kunut ni, sama-sama sunat ab'ad. Jika ada ia tinggalkan dia tasyahud sana tu kerana lupa atau tersalah, jadi atau tersalah, jadi dia kata dengan bahawasanya yang menghukumkan barangnya, dia kata kepada seorang meninggalkan membaca tasyahud. Jadi maksudnya di sana dalam bab tasyahud ni lah. Jadi kes ini dia sama dengan kes meninggalkan tasyahud lah. Mana kunut ni? Tinggal kunut ni. Tu. Jadi tafsir dia, jika ada ia meninggalkan baca kunut tu lah sini. Kalau di sana tu makna tasyahud awal kerana lupa, dia terlupa atau tersalah turun ni tak wajib ia kembali atau ia tinggalkan ia dengan sengaja, sunat ia kembali. Ini imam, maksudnya imam baca kunut. Ini imam baca kunut. Imam baca kunut. Bukan tak baca kunut dah, ataupun tasyahud awal. Sebab kalau imam itu tak baca kunut terus sujud juga kita tak boleh. Jadi kalau dia terlupa, kalau dia tersalah, dia terlupa, tu wajib dia tu klik semula kepada imamnya baca kunut ataupun tasyahud awal tadi. Tu. Walaupun mendapat yang wajib dah sekalipun, rukun dah sekalipun, iaitu sujud ataupun qiyam rakaat yang ketiga bagi masalah makna tasyahud. Atau ia tinggalkan ia dengan sengaja, sunat dia kembali kepada baca kunut bersama dengan imam. Imam baca kunut itu ataupun baca tasyahud awal. Jadi kalau dia sengaja tinggal, sunat saja dia kembali. Kalau tersalah ataupun lupa, wajib dia kembali kepada imam yang baca kunut kerana mutaba'atul imam. Tu. Dia berbezalah kalau seorang itu semaya seorang diri. Tu. Bila dah mendapatkan rukun, nak undur balik mendapatkan sunat, itu tidak boleh. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya akan radhiyallahu an daripada seorang sujud sahwi. Seorang musalli itu, yang sembahyang itu dia sujud sahwi, maka ditinggalkan duduk antara dua sujudnya. Duduk antara dua sujudnya, sujud sahwi. Tu. Sujud sahwi tu. Tu. Bukan duduk antara dua sujud rukun sembahyang tu. Dengan sengajanya. Dengan sengaja. Seperti mana? Meninggalkan. Misal kata seperti itu ialah ditinggalkan duduk antara dua sujudnya sahwi. Seperti tiada ia duduk sekali-kali. Tak ada duduk lah. Mana dia sujud, dia bika bangun tu tak ada duduk lagi. Tu. Kerana yang namanya duduk tu menegak, maknanya sebagaimana kaifiat yang maklum lah. Atau ada ia duduk tetapi tiada ada tamakninahnya. Tak ada tamakninah. Tu. Jadi adakah batal sembahyang atau tiada? Dan jika ia ditinggalkan dia dengan lupanya, duduk antara dua sujud sahwi saat itu, adakah ia sujud sahwi atau tiada? Maka dijawabnya dengan bahawasanya ia datangkan dengan sujud sahwi ia pada qasak pada permulaannya, tiada berkehendak mengerjakan tamakninahnya yang tersebut itu. Lagi diketahuinya dengan haramnya, batal sembahyangnya. Kalau musannif rahimahullah taala, maka dijawabnya dengan bahawasanya ia datangkan dengan sujud. Molek ada jika ni. Lagi dia tahu dengan haramnya, batal sembahyang. Tengok. Dengan bahawa ia datangkan dengan sujud sahwi, ia qasak pada permulaannya. Dia qasak pada permulaannya sujud sahwi itu, tiada berkehendak mengerjakan tamakninahnya yang tersebut itu. Lagi dia tahu dengan kata haramnya berbuat begitu. Tu. Maksudnya maknanya dengan tidak tamakninah tu. Jadi nescaya batal sembahyangnya. Dan jika tiada qasak, saat ini ada jika lah. Ada jika ni. Sebab tu makna ataf dia makna dan jika
Tak ni dengan bahawa jika ia datangkan dengan sujud sahwi itu, qasak permulaannya tiada berkehendak mengerjakan tamak ninahnya. Gitu jika. Makna bahawasanya jika ia datangkan dengan sujud sahwi, ia qasak pada permulaannya tiada berkehendak mengerjakan tamak ninahnya. Yang tersebut tu lagi diketahuinya dengan haram, mana tidak mengerjakan tamak ninah tu, nescaya batal lah sembahyangnya. Dan jika tiada qasak, qasak pada permulaannya, qasak apa dia? Qasak tidak berkehendak mengerjakan tamak ninahnya, atau qasak meninggalkan tamak ninah. Gitu. Jika dia tidak qasak meninggalkan tamak ninah pada permulaannya, hanya qasak baginya tatkala ia duduk tiada hendak tamak ninah padanya. Pada duduk antara dua sujud tu lah. Antara dua sujud sahwi tu. Bawa molek duduk tu, barulah dia qasak tak si tamak ninah. Kalau tadi maknanya pada permulaannya. Dia tahu kata haram, batal semacam dia. Ni bawa molek dia duduk antara dua sujud sahwi saat itu, barulah dia qasak untuk meninggalkan tamak ninah. Tu. Tadi pada permulaan. Mula-mula lagi dia ni ada, dia tak duduk antara dua sujud tamak ni, dia tak si tamak ninah. Dia tahu benda tu haram. Jadi batal semayanya. Dan jika tiada qasak pada permulaannya, lepas tu bukan dia qasak mula-mula lagi nak tinggal tamak ninah tu, hanya qasak baginya bagi meninggalkan tamak ninah tu. Tiada berkehendak mengerjakan tamak ninah tu. Tak kalau ia duduk antara dua sujud sahwi ni, tiada hendak tamak ninah padanya pada duduk antara dua sujud sahwi sat ni. Bawa molek siapa aku ada duduk antara dua sujud sahwi ni, barulah dia qasak kata nak meninggalkan tamak ninah. Jadilah ia tak kalau ia hendak memutuskan bagi mengerjakan bagi sunat, dan iaitu harus. Tetapi tak kalau ia hendak meninggalkan tamak ninah, jangan ia sujud kemudian ia sujud yang keduanya. Walaupun ada qasak begitu, jangan dia sujud selalulah. Biar dia ada tamak ninah juga. Kemudian sujud yang keduanya daripada sujud sahwi itu. Kemudian sujud yang keduanya, jangan ia sujud kemudian sujud yang keduanya daripada sujud sahwinya. Sujud yang kedua selepas daripada sujud yang kedua, sujud sahwi itu jangan dia sujud. Tu. Maka akan sujud sahwi itu makna dua. Maka jika ia sujud akan dia dengan sengajanya, lagi dia ketahui akan haramnya, batal sembahyangnya. Tu. Dia tahu kata haram. Tu. Itu fatwa Ramli Kabir. Qala su'ila radhiyallahu an, daripada seorang yang sembahyang yang meninggal yang sembahyang meninggalkan ia akan rukuk. Dia tak rukuk, maknanya daripada qiyam dia terus sujud. Dia tunduk ia kerana sujud. Daripada qiyam tu dia al-huwiyu, makna turun tu dia turun nak sujud. Tu dia turun nak sujud qasaknya. Dia sampai ia kepada hak rukuk. Tu. Jadi dia tak ada qasak nak rukuk. Jadi maknanya seorang yang sembahyang meninggalkan ia akan rukuk. Dia tunduk ia kerana sujud. Maknanya meninggalkan rukuk tu maksudnya dia turun nak sujud. Molek siapa kepada had rukuk dan sampai ia kepada had rukuk, adakah batal sembahyangnya jika ia sengaja yang demikian itu? Maknanya qasak meninggalkan rukuk dan sujud sahwi baginya. Jadi adakah makna batal sembahyangnya jika ia sengaja yang demikian itu, dan sujud sahwi baginya jika ia lupa. Kalau dia terlupa sujud sahwi dengan dia atau tiada. Maksudnya bila siapa hak rokok tu makna dia rokok Pada bila siapa hak rokok tu makna dia rokok tu. Maka dijawabnya jadi dia kata tinggalkan rokok tu maksudnya dia tidak qasak pun nak rokok sebab dia nak sujud. Tapi bila siapa hak rokok dia rokok tu. Maka dijawabnya bahawasanya tiada batal sembahyangnya dengan senhajanya dengan yang demikian itu, dan tiada sujud sahwi bagi sahwinya, bagi lupanya. Tidak kena sujud sahwi.
dan adalah tunduk turun bagi sujud, dan jika kosaknya bagi yang lainnya, maka sesungguhnya telah dijatuhkan pada tempatnya. Pada tempatnya dijatuhkan pada tempatnya, pada tempat mana rokok tu. Tu. Mulakhas daripada fatwa Ramli Kabir. Qala su'ila radhiyallahu an, daripada seorang menceraikan antara sujud sahwi dengan memberi salam. Jadi sebab kita sujud sahwi, makna selepas daripada baca tahiyat akhir. Sudah baca tahiyat akhir, kita pun sujud sahwi. Mana orang panggil bangkit untuk duduk antara dua sujud sahwi, kemudian sujud sahwi yang kedua, bangkit daripada sujud sahwi yang kedua, dia tidak terus memberi salam. Tu. Biasanya orang sudah tu pakai wisalah dah pula. Sekarang dia ceraikan dengan memberi salam itu dengan zaman panjang. Tidak wisalah selalu. Selepas bangkit daripada sujud yang kedua, daripada sujud sahwi itu. Jadi adakah memberi mudarat atau tiada? Maka dijawabnya dengan bahawa tiada memberi mudarat. Diceraikan antara sujud sahwi dan salam jika panjang masanya sekalipun. Lepas daripada bangkit daripada sujud sahwi yang kedua tu, tak ada duk wisalah, senyap tu. Jika panjang masanya sekalipun, maka tidak maknanya tidak mudarat, tidak jadi batas semaya. Fatwa Ramli Kabir. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang sujud pada halnya dia sujud, pada halnya ia lupa, padahal imam lagi berdiri duduk kunut, bukan duduk kunut, duduk baca kunut duduk kunut duduk baca kunut jadi dia sujud padahal imamnya jadi imam berdiri sedang baca kunut pada subuh. Sebab adalah hok tadi tu maknanya imam tu sujud, dia pergi tu sujud juga tak baca kunut. Boleh ke tak dia nak bangkit semula makna tak boleh lah. Sekarang ni imam baca kunut, dia terus sujud, makmum saat ni tu mana duk baca pada duk baca kunut pada subuh, dan jahil ia akan wajib ia kembali tu bagi mengikut imamnya. Jadi wajib dia kena klik semula kepada tu imam tu hok tadi tapi dia jahil, maka duduk pada antara dua sujud. Duduk pada antara dua sujud, bukan pada sujud dak. Dia duduklah pada duduk antara dua sujud, menanti akan imamnya. Imam duk baca kunut tu. Apa nanti imam malah mendahului imam lebih daripada dua rukun. Dia bertunggulah dalam antara dua sujud tu. Hingga sujud yang keduanya, menanti akan imannya. Maknanya antara sujud menanti akan iman hingga sujud yang keduanya, maka sujud ia akan yang keduanya serta imam. Pada sangkanya sujud padahal imam lagi kunut jadi dia duduk tunggu dah masa duduk antara dua sujud. Dia ingat kau imam tu turun sujud dah, dia pun sujud dah padahal imam duduk baca kunut lagi. Maka adakah sah sembahyang atau tiada? Maka dijawabnya radhiyallahu an, dengan bahawasanya jika ia datangkan dengan sujud yang lain dahulu daripada panjang fasalnya, kemudian daripada salamnya salam, maka sembahyangnya itu sahihah. Dengan bahawa jika ia datangkan dengan sujud yang lain. Sujud lain mana? Sujud lain tu dahulu daripada panjang fasalnya, kemudian daripada salamnya, lepas daripada diwisalah. Lepas daripada diwisalah ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maknanya tak tunggu lama, tidak ada fasal yang panjang jadi dia buat mari dengan sujud yang lain. Dia buat dengan sujud yang lain sujud yang lain, maka sembahyangnya itu sahihah. Maknanya dia lepas wisalah tu dia kena sujud yang lain. Mana kalau dia sujud yang lain pula sah. Dan jika tiada
maka sembahyang batal. Fatwa Ramli Kabir. Maknanya lepas wisalah tu dia kena sujud pula, tapi jangan panjang fasal. Gitu. Bila mana? Bila dia duduk tunggu imam dalam antara dua sujud, lepas tu dia ingat kau imam tu tunggu sujud dah, dia pakai sujud rupa-rupanya dak lagi. Tu. Jadi maknanya sah semaya dia kalau lah lepas wisalah tu dia dengan tanpa ada persenggang yang lama, perceraian yang lama. Dia sujud yang lain pula. Su'ila radhiyallahu an, daripada sujud sahwi, adakah wajib niat atau tiada? Maka jika dikatakan wajib niat, maka adakah wajib diserta dengan takbir seperti pada takbiratul ihram? Takbir mana? Takbir kita nak sujud sahwi itulah. Adakah niat? Kalau kata wajib kena niat sujud sahwi ni, timbul isu yang kedua pula, adakah niat itu semasa takbir nak turun sujud sahwi tu seperti takbiratul ihram, atau memadalah kosak hendak sujud juga? Apa hukumnya? Dan apa farq, apa perbezaan pada sujud tilawah wajib berniat atau tiada? Mana apa beza dengan sujud tilawah? Pas sujud tilawah wajib kena niat ke tak? Maka dijawabnya radhiyallahu an, dengan bahawasanya wajib niat pada sujud sahwi dan sujud tilawah di dalam semaya. Wajib kita kena niat mana sujud sahwi dan juga sujud tilawah, dan iaitu qasa kerana tiada takbir taharrum, iaitu qasa saja kerana tiada takbir taharrum hingga diwajibkan muqaranah niat padanya dak. Sebab dia tak wajib muqaranah pada takbiratul, sebab tak ada takbiratul ihram. Hak orang panggil wajib muqaranah tu ada takbiratul ihram. Ini maknanya wajib dia kena niat. Niat tu makna niat dalam semaya tu. Tu. Jadi maknanya tidaklah orang panggil masa takbir tu tidak hingga diwajibkan muqaranah niat padanya dak, maka memadalah kosak juga. Tu. Tidak muqaranah lah maksudnya. Kosak kata nak sujud sahwi. Kosak dalam semaya. Kosak dalam semaya ni makna sebelum sampai ke tempat kita nak sujud sahwi lagi lah. Setelah kita menyadari perkara yang menyunatkan kita tu sujud sahwi. Jadi kita berkosak kita nak sujud sahwi ni. Cukup dah. Memada dah. Tidaklah masa nak sujud sahwi tu masa tu kita kena orang panggil kosak, tidak. Itu fatwa Ramli Kabir mulakhas. Jadi saat ni sujud pada sujud sahwi dan sujud tilawah di dalam semaya samalah. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang syok, seorang itu dia syok, kemudian daripada panjang penceraiannya, adakah ia sudah salam daripada semayanya atau tiada? Dia sudah dalam semaya. Aku wisalah kodok tu. Aku wisalah kodok adakah sunat baginya? Maksudnya pahanya makna wajib tu tertuduk dah. Wajib tertuduk tapi sunat kodok. Situ. Tu. Jadi maknanya wajib makna adakah sunat, dia tanya sunat kan. Adakah sunat baginya ia sujud sahwi atau tiada? Makna gua sujud sahwi ke. Dia soalnya makna sunat sujud sahwi kodok. Tu. Sudah semaya mari syok. Wisalah kodok. Ya sunat kodok sujud sahwi. Tu. Jadi syok kemudian daripada panjang perceraian. Selepas daripada panjang perceraian dah, lama dah sikit tu. Tu lama dah. Baru teringat kata, wisalah kodok sat ni. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya ia memberi salam dan tiada sujud sahwi padanya. Dia wisalah aja. Dia syok, dia wisalah serta panjang ni, jadi tak payah sujud sahwi, tapi dia wisalam. Tu. Wisalam saja. Tu. Ni sini tak ada ayat. Maka dia dengar bahawa ia memberi salam dan tiada
Dia dengan bahawa ia memberi salam dan tiada sujud sahwi padanya. Tak ada royak ni. Wajib kau sunat ni. Situ. Sebab ibarat menggor kitab lagu ni kadang-kadang dia tinggalkan. Jadi waktu kita kena itu pula lah, kena tengok dari kitab fiqh pula ni. Pada sini makna dengan bahawa dijawab dengan bahawasanya ia memberi salam. Dan tiada sujud sahwi padanya. Tak ada kelu-kelu ni. Dan maksudnya ia memberi salam. Sunat ke wajib? Kena cek semula lah ni. Sunat ke wajib? Su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an daripada seorang ghalib zannya, kuat sangkaannya bahawasanya sembahyangnya sudah sempurna. Sudah sempurna, kuat sangkaannya sembahyang dia tu sempurna dah dahulu daripada salamnya. Tu. Dia tak wi salih lagi, tapi dia kata aku sudah dah sembahyang ni. Tu makna sempurna. Tu. Apa kita teralik ni hanyum ni. Jadi kata aku tak usah lagi. Aku sudah dah ni sembahyang ni. Tapi keadaan kita tu duduk macam keadaan kafiat, tak duduk tahiyat akhir lagi. Misalnya ni, adakah memadai atasnya ghalib zon? Artinya akan tamamnya dan apa perceraiannya. Jadi kalau kata memadai, dia kata ni, adakah memadai atasnya ghalib zonnya? Jadi kalau memadai juga tak ada apa lah. Pakai sudah gitulah. Dan mungkin dia sudah dah. Akan tamamnya dan apa perceraiannya, antaranya perceraiannya masalah ni, antara masalah ni dan antara pada wuduk di sana. Sudah wuduk dah. Apa beza dia? Dan mandi sama juga atau tiada? Maka dijawabnya dengan bahawasanya memadalah ghalib zon itu. Sekira-kira tiada menghimpunkan padanya taraddud. Jadi maksudnya ghalib zon itu dah melebihi 50%. Jangan sampainya terhimpun pada taraddud, berapa jadi syok. Tak silah. Naknya kuat sangkaan, gitu. Tiada menghimpun padanya taraddud kerana bahawasanya mereka itu menggantungkan, mereka itu para fuqaha, kerana mereka itu mentaklikkan, menggantungkan dengan ghalib segala hukum atasnya. Kuat sangka zon lah. Tu. Para fuqaha menggantungkan dengan ghalib segala hukum atasnya, yakni ghalib zon. Tu. Tetapi kebanyakan dikatakan oleh fuqaha zon itu yakin pula dah. Tetapi itu ialah bahkan kebanyakan dikata oleh fuqaha dengan zon itu yakin dah tu. Zon tu. Tu. Yang mana pak yakin dan dikehendakinya mereka tu ghalib zon. Jadi fuqaha dok kata yakin tu sebenarnya ghalib zon. Ghalib zon tu dia panggil yakin dah. Tu. Jadi kalau begitu maknanya mana saat ni sudah selesai daripada sembahyang, kira sudah lah. Tu. Kerana ghalib sangka itu makna istimal fuqaha apa maknanya? Dia duk kata yakin tu sebenarnya ghalib zon. Tu. Qala su'ila radhiyallahu an, daripada seorang laki-laki mani'a ia sembahyang fardu zuhur, kemudian syuk ia pada rakaat yang keduanya. Adakah ia niat zuhur atau asar pula dah? Kemudian hilang syuknya pada rakaat yang ketiganya. Aku niat zuhur dah tadinya. Adakah sah sembahyangnya atau tiada? Maka dijawab dengan bahasanya yang diiktibarkan dengan barang yang ada niat atasnya, yang dimuktabarkan. Jadi dah orang panggil siapa rakaat yang ketiga dia pun yakin dah. Jadi itulah yang diiktibarkan. Dazon pada pertengahan keadaannya asar itu tiada memberi mudarat apabila datang yakinnya. Dah dia yakin semula dah, tak ada gapo lah, tidak mudarat lah. Itu dia.
Su'ila radhiyallahu anhu. Sekatulah ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.